Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma wa fahma ya kashifal mushkilat ikshifil hujub 'an wujuh hadhil ma'ani حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت أعلم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتى فافتح لنا بالهدى وبعلم كلنا يا عليم فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah tersambung lagi kitab Risalah Misbah Munir kita pada muka surat apa? Ini 22. 22. 22. Tanbih. Tanbih kan ya? 22 ya? Bermula mengetahui hukum. Kalau Jawi selepas tajuk apa itu? Tajuk hukum adat. Selepas daripada hukum adat. Tanbih kan? Tanbih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Tanbihun. Bermula mengetahui hukum adat itu suatu perkara yang baik dan bagus. Kerana ni elat dia. Kenapa mengetahui hukum adat itu suatu perkara baik dan bagus? Jawabnya, kerana orang yang tiada mengetahui akan dia akan hukum adat itu terkadangnya jadi fasik. Kadang-kadang orang yang tak tahu, yang tak faham hukum adat ni boleh jadi fasik. Bukan sahaja tak semayang jadi fasik, bukan sahaja dedah aurat jadi fasik, bukan sahaja tak belajar agama jadi fasik. Tak mengetahui hukum adat ni pun boleh membawa jadi fasik juga. Mana contoh dia? Tengok. Seperti mengata seseorang, yakni seperti bercakap oleh seseorang dengan wajib adat itu. Wajib adat apa? Kita dah belajar itu. Wajib adat ni makna perkara yang mesti berlaku dan mesti terjadi pada kebiasaan dia. Betul? Jadi dia mengatakan wajib adat itu dengan wajib akal. Ditukar, tertukar. Wajib pada akal ni perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, tidak boleh terima tiada sekali-kali. Dia jadi keliru tu. Ditukar. Wajib adat tukar jadi wajib akal. Misalnya, contohnya, seseorang yang memotongkan suatu tali dengan pisau yang tajam, tiba-tiba tidak putus tali itu. Lalu ia seseorang yang memotong suatu tali tadi berkata, tak terima akal tali itu tidak putus. Kalau dalam bahasa kita dia kata tak masuk akal tali ni tak putus. Padahal memotong dengan pisau yang tajam tadi, tali itu makna wajib putus tu hukum adat. Makna pada adat wajib putus. Tiba-tiba dia potong tak putus. Lalu dia pun cakap tak masuk akal tali ni tak putus. Bila dia tak masuk akal, maknanya mustahil pada akal. Walhal perkara itu masuk dalam hukum harus pada akal saja.
Kita potong sesuatu dengan pisau yang tajam, tapi tak putus. Mana akal kata harus. Sebab hakikat yang memutuskan tu Allah. Memang pada adat ni wajib putus. Jadi dia kata apa? Tak masuk akal. Tak masuk akal ni kita jarang cakap macam tu. Tak terima akal jarang kita guna. Kita biasa cakap tak masuk akal. Tak masuk akal tali itu tidak putus. Dan seorang pula, makna seorang yang lain pula, membakar akan kayu yang kering. Tiba-tiba didapatinya kayu itu, makna kayu yang kering tadi, tidak hangus. Lalu berkata ia tak terima akal kayu itu tidak hangus. Makna tak masuk akal kayu ni tak terbakar. Maka jadi fasik. Cakap itu jadi fasik. Maka adalah orang yang berkata seperti itu jahil, yakni orang yang tak tahu dengan hukum adat. Orang yang cakap macam tu orang yang tak tahu hukum adat. Kalau dia tahu hukum adat, dia tak cakap macam tu. Paling tidak dia akan cakap mustahil pada adat tak putus. Dia akan cakap macam tu. Ni dia kata tak masuk akal. Padahal pada adat wajib putus. Dia kata tak masuk akal, tak terima akal. Sepatutnya dia jawab bila dia tengok tali itu tak putus, bila dipotong dengan pisau yang tajam, dia cakap begini sepatutnya, mustahil pada adat tali ni tak putus. Mustahil pada adat kayu ni tidak terbakar. Sebab pada adatnya mesti terbakar. Dah guna pisau tajam lah. Dah guna api dah. Kemudian disentuhkan pula pada kayu yang kering, tiba-tiba tak terbakar. Maka kita jawab sepatutnya tak mustahil pada adat tidak terbakar. Kerana pada adat mesti terbakar, tiba-tiba tak terbakar. Jadi fasik. Dan terkadang menjadi kufur. Kadang-kadang tak tahu hukum adat ni boleh bawa jadi kafir pula dah. Bila tu tengok seperti mengingkarkan mukjizat nabi-nabi. Bukankah mukjizat tu perkara yang menyalahi hukum adat? Kan? Semua mukjizat benda yang menyalahi hukum adat. Membelah bulan, pohon makna pohon-pohon kayu boleh bertutur, batu-batu boleh bertutur. Bukankah perkara tu mustahil pada adat? Pada adat mana kita nak cari batu mengucap salam? Keluar air di celah-celah jari, membelah lautan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang jadi kafir apabila seseorang itu mengingkarkan mukjizat nabi-nabi, seperti tongkat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam jadi ular. Contohnya bila dia dengar peristiwa ataupun cerita dalam Quran ataupun hadis menceritakan tentang mukjizat Nabi Allah Musa, bila dia dengar tongkat tukar jadi ular, dia kata tak masuk akal ni. Jadi kafir, na'udzubillah. Jadi kafir. Kerana akal dia tak boleh terima mukjizat Nabi. Mukjizat, akal dia tak boleh terima mukjizat Nabi. Jadi kafir. Na'udzubillah. Dan Nabi Allah Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Pada adatnya hangus dibakar lah. Tapi dah mukjizat. Dah mukjizat tak terbakar. Walau dihumban dalam api yang dah menggunung tu pun tak terbakar jasad. Tubuh badan dia, bulu roma dia, pakaian dia pun tak terbakar. Pakaian dia pun tidak terbakar walaupun dihumbankan di dalam api yang begitu besar. Bila dia dengar macam tu, dia kata tak masuk akal cerita ni. Jadi kafir, na'udzubillah. Murtad. Bukan jadi kapi syirik khafi dah, jadi murtad, wajib syahadah balik. Gugur segala amal ibadat. Dan tak dikembalikan lagi. Orang yang murtad ni, bila dia jatuh dalam benda murtad, segala pahala amal baik haji, baik umrah, baik wakaf semua padam habis. Walaupun dia bertaubat balik mengucap syahadah, pahala tu tak dikembalikan. Dia kena buka buku amal baru. Tu bahaya murtad. Bayangkan kalau terjadi murtad waktu umur dia dah 50-60. Sejak daripada umur balik buat amal macam-macam. Dia jatuh pada benda yang mensyirikkan Allah, jadi murtad, habis pahala dia. Walaupun cuma dia tak percaya tu bukan syirik kafir lah. Tak. Itu dia tak beriman dengan benda yang terang-terang dalam Quran.
Syirik khafi lain. Syirik khafi ni macam ujub, riak tu. Tu tak menggugurkan, maknanya tak membatalkan iman, tapi menggugurkan pahala amal. Syirik khafi kan, riak. Menggugurkan pahala amal, mana tak boleh, tak dapat pahala amal yang kita buat dengan riak tu. Tapi tak sampai terlucut iman. Dan pisau yang tajam tidak memutus tengkuk Nabi Allah Ismail. Tengkuk Nabi Allah Ismail tak putus. Pun dia kata tak masuk akal juga cerita tu. Jadi kafir juga. Dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu alaihi wassalatu wassalam tu rujuk kepada ketiga-tiga rasul tu. Maka semuanya itu mukjizat tadi mustahil pada adat. Maknanya kalau dia dengar peristiwa mukjizat ni, dia kata oh mustahil pada adat. Betul lah, tak salah lah. Dia dengar cerita peristiwa Isra' Mi'raj dan sebagainya, dia kata mustahil pada adat ni. Tak rosak akidah, memang betul lah. Yang jadi rosak akidahnya, dia kata mustahil pada akal, ataupun tak masuk akal, ataupun jadi rosak akidah. Bukanlah mustahil pada akal. Itu bukan mustahil pada akal, itu mustahil pada adat. Dan bukanlah pula wajib pada akal. Perkara itu bukan wajib pada akal, bahkan harus pada akal. Harus pada akal. Sebab perkara itu masuk di dalam mungkin. Masuk dalam perkara mungkin. Mana mungkin ni perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Begitulah juga orang-orang yang mengingkari karamah. Orang yang mengingkari karamah. Apa arti karamah? Mana benda yang menyalahi hukum adat juga. Perkara yang menyalahi hukum adat juga, yang berlaku di sisi para orang-orang soleh, orang solehat, wali-waliullah. Benda pelik-pelik ke? Zuhur semayang di Mekah, asar semayang di Madinah, asar balik Masjid Tanah Alik. Mana benda tu pada adat mustahil, tapi akal kata harus. Sebab masuk di bawah rintahan Allah. Allah Ta'ala nak pindahkan hamba dia daripada satu tempat ke satu tempat dalam masa yang singkat, tak ada masalah. Duduk di bawah kekuasaan Allah. Tapi pada adatnya taklah begitu. Kalau pada adat begitu, tak boleh orang nak berniaga lah, tutup petrol. Orang takkan kereta lah, takkan motor lah. Pergi Senawang, lelap mata jat sampai Senawang lah. Kalau macam tu boleh 50 kuliah sehari. 50 kuliah sehari ataupun 24 kuliah sehari. Sejam 24 jam. Satu Malaysia round dah. Tu. Wal yata'ammal. Tu wal yata'ammal tu. Jangan baca wali tamil pula. Tu dia tulis Jawi ke Rumi dalam kitab? Jawi wal yata'ammal. Lama kan baca ikut Jawi wali tamil. Wali tamil. Bukan wali tamil tu wali yata'ammal. Maksudnya Ustaz? Maksudnya hendaklah kamu perhati. Wali ta'ammal, hendaklah kamu perhati sungguh-sungguh. Maksudnya wali yata'ammal. Kita ada satu surah tu kita dah baca tu apa tu? Baca wali tamil. Tamil tu wali tak? Dah Tamil tu bangsa Tamil ni bangsa ke apa? Bangsa Ada dia Tamil Muslim soleh jadi. Wallahu a'lam. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Baru nak masuk cerita hukum akal. Alhamdulillah, kita dah diterangkan oleh musannif hukum syarak, hukum akal, hukum adat, hukum aradi dah sudah. Ni hukum akal pula. Ni semua persiapan nak mengaji sifat 20 ni semua. Persiapan nak belajar sifat 20. Yang paling penting yang kita nak kena faham hukum akal ni. Hukum akal ni yang paling penting kita nak kena faham. Memang sebab nak diguna pakai untuk nak belajar ilmu sifat 20. Sifat 20 ni. Baik, bermula makna hukum akal itu. Kalau hukum adat dulu keputusan yang dibuat oleh manusia dengan sebab perkara itu berulang-ulang berlaku dan terjadi. Itu hukum adat. Kan? Ni hukum akal pula. Kalau hukum syarak dulu perkara yang diputuskan oleh Allah. Hukum akal ni pula
Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus, maknanya yang membuat. Keputusan yang memutus makna keputusan yang dibuat oleh seseorang. Dibuat keputusan tadi itu dengan akal fikiran. Sebab tu syarat dia kena waras. Kalau gila tak boleh nak menghukum macam mana dia gila. Jadi memutus oleh seseorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikirkan itu. Maksudnya keputusan yang dibuat oleh akal tadi itu bertepatan dengan hakikat perkara yang sebenar. Mana kita membuat sesuatu hukum dengan akal kita. Kemudian hukum yang kita buat tu, keputusan yang kita buat tu mesti sama dengan hakikat perkara. Tahu hakikat perkara? Hakikat perkara ni makna diri benda tu lah. Diri benda tu. Maksud muafakat sama dengan hal yang sebenar-benar. Itu orang panggil nafsul amri ataupun hakikat perkara. Contoh contoh kita menghukumkan dengan akal kita mesti ada Tuhan. Contohlah kita tengok-tengok, kita fikir-fikir, kita renung-renung, kita tilik-tilik, kita pun buat keputusan. Mesti ada tukang yang menjadikan alam. Kalau rumah ni ada tukang. Kalau rumah ni kita kata akal kita tak boleh terima adanya rumah dengan tak ada tukang yang buat. Akal kita tak boleh terima. Ada rumah tapi tak ada tukang. Rumah jadi dengan sendiri, kita kata mustahil, mesti ada tukang. Dah tu kalau rumah ni benda ada, alam langit bumi ni pun benda ada, mesti ada tukang dia. Jadi kita pun buat keputusan, maknanya alam ini mesti ada tukang. Jadi itu keputusan yang kita buat dengan akal. Tiba-tiba keputusan yang kita buat tadi tu sama dengan hakikat perkara. Sebab hakikat perkara memang ada tukang alam, memang ada memang ada penciptanya. Jadi apa yang kita putuskan dengan akal tadi sama dengan hakikat perkara. Mana kita nak tahu hakikat perkara itulah daripada Quran dan hadis itulah. Jadi apa yang kita hukumkan dengan akal tu bertepatan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, ataupun perkara itu sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh, mereka yang beriman dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, mereka menghukumkan dengan akal Isa ni Tuhan. Itu hukum yang dibuat oleh akal fikiran mereka. Mereka mengatakan Isa ni Tuhan. Betulkah hakikatnya Isa tu Tuhan? Tidak. Mana hakikatnya Isa bukan Tuhan, dia Rasul. Nampak? Jadi keputusan yang dibuat oleh akal mereka tadi jadi fasid, jadi rosak, tak boleh pakai. Tak berpandukan Quran. Sebab menyalahi hakikat perkara. Sebab menyalahi hakikat perkara. Sampai hakikat perkara tadi. Jadi dihukuman digunakan akal. Contoh begitulah juga dengan orang-orang kafir. Dia menghukumkan dengan akal mereka patung-patung tu, berhala-berhala tu Tuhan. Betul? Mereka mereka mengatakan benda-benda Tuhan. Dah tu hakikat perkara betul kan? Hakikat perkara patung tu makhluk, bukan Tuhan. Jadi menyalahi. Bila menyalahi, fasid lah, tak boleh pakai. Tak sebenar, tak boleh pakai lah. Walaupun dia yakin, walaupun dia jazam. Macam orang tu dia menghukumkan dengan akal Tuhan bertempat. Dia menghukumkan Tuhan tu bertempat. Dia yakin, dia jazam. Maka akidah yang macam tu, hukum yang macam tu tak boleh pakai. Sebab menyalahi hakikat yang sebenar. Sebab hakikat sebenarnya Allah tidak bertempat. Sebab tu kita tak boleh nak terima pahaman tu. Kita tak boleh nak terima pahaman tu. nak ikut Salafi sebenarkan lagu tu. Salafi yang sebenar dia lalu je. Apa taklah kata gitu-gitulah, dia tak ada takwil, dia tak ada tafsir. Wallahu a'lam tu je. Itu Salafi yang sebenar-benar. Sahabat, tabi'in. Ni dia mandai-mandai duduk atas siap tunjuk kan. Itu dah bukan Salafi. Dia orang pandai nak bermuka-muka, nak berlakon. Konon-konon Salafi bukan begitu akidah ni. Pokok Salafi ni daripada sahabat, tabi'in dan tabi'un. Jadi sahabat, tabi'un ni apabila jumpa ayat-ayat mutasyabihat, mereka tak ada takwil.
serah kepada Allah bulat-bulat. Apa maksud dia wallahu a'lam. Terima. Tapi yang sekarang ni dah pandai kata Tuhan boleh buat tempat lah, Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk atas arah lah. Sekarang kalau kita sebut salafi dah macam pergi ke rumah Wahabi pula. Jadi ini yang mengelirukan masyarakat. Jadi membusukkan nama salafi yang sebenar. Hakikat salafi yang sebenar tak begitu pegangan. Sahabat memuliakan Rasul. Sahabat memuliakan Rasul. Puak-puak ni menghina Rasul. Puji Rasul tak boleh. Kita yang sebenarnya kita ni nak puji, nak mengagungkan Muhammad ni, nak memuji-muji ni, waktu dia dah jadi Rasul. Sebelum dia jadi Rasul, dia macam manusia biasa je, tak perlu kita nak hormat. Tengok dia punya akhlak, dia perkataan. Jadi kalau dah seorang guru cakap macam tu, anak murid macam mana? Tentu anak murid pakai. Betul? Dia kata saya tak berapa, saya kalau ada undangan majlis maulid saya tak pergi. Sebab apa saya tak pergi? Sebab saya kalau pergi seolah-olah saya akan membuka ruang benda-benda khurafat. Tapi saya tak melarang. Tengok dia punya pusing dia. Saya tak larang. Tapi kalau saya orang jemput saya tak pergi. Sebenarnya dia nak sampaikan apa situ. Dah tentulah dia nak orang tiru dia sebab dia guru. Sebab tu orang yang tak perasan, tak cerdik, tak nampak dia punya putaran dia tu tak nampak. Dia kata ustaz tu tak larang. Ustaz tu tak larang kan. Dia akan cakap macam tu. Ustaz tu tak pernah larang pun pergi maulid. Ustaz tu tak pernah larang pun berzikir. Tapi dalam masa yang sama, yang cakap macam tadi tu dah termakan dah dengan apa yang dia cakap. Sebab tu kita nak kena cerdik. Sebab puak-puak ni cerdik menipu. Kalau kita tak cerdik, tak nampak dia punya penipuan. Ada kepatut dia kata Muhammad tu waktu kecil sama macam budak-budak lain? Tengok budak-budak lain ada ke dia pergi mana-mana duduk awan teduhkan dia? Ada awan atas kan. Bab-bab setan duduk atas kepala kita ada. Kemudian katanya musannif lagi faham tadi maknanya hukum akal ni keputusan yang dibuat oleh akal. Satu. Syarat yang kedua, keputusan tadi mesti sama dengan hakikat perkara. Kalau keputusan yang dibuat oleh akal tadi tu bersalahan, bercanggah dengan hakikat perkara, maka hukum akal tu tak boleh diguna pakai, fasid, jadi rosak. Dan hukum akal itu 3 perkara. Tak banyak pun, 3 perkara je. Tapi ramai orang tak boleh faham juga ni 3 ni. Faham 3 ni betul-betul, insya-Allah nampak jalan nak ngaji ilmu Usuluddin ni. Nampak mudah nak. Orang banyak payah ni sebab dia tak tahu hukum akal ni. Tiba-tiba datang kan sifat yang pertama, tiba-tiba datang sifat yang ke-15. Tengah-tengah pelajaran, CP tak lancar, jadi pening kan. Jadi pening. Lepas tu menyalahkan apa ustaz tu mengajar tak faham. Padahal dia tak nak ngaji cara betul. Nak datang tak nak datang sudah. Dengar istilah-istilah, dengar sambil lewa je, mana nak dapat. Sebab tu kena bersungguh daripada awal. Sebab kita target kitab ni bila habis ngaji ni boleh baca kat orang dah. Target macam tu. Jangan kata lah nanti ulang je tu nanti. Maknanya bila macam tu nanti kita hemah kita tak ada. Hemah kita tak ada. Kata ni peluang sekali aku nak belajar kitab ni. Akan datang tak tahu lagi ada peluang ke tak. Jadi kita akan bersungguh-sungguh. Dengar istilah aja terus ambil, terus faham. Tak faham tanya. Settlekan masalah tu sebelum masuk kelas yang kedua. Jadi lain kali bila dengar, dah tahu dah. Dengar dah tahu dah. Jadi beres CP jadi CP kita tak lancar, jadi payahlah nak selesaikan masalah. Boleh dengar tapi jadi pening tapi bila pening nanti nafsu syaitan duk hasut pula. Dia kata apa faedah belajar pening? Apa faedah belajar tak faham? Dah lama belajar tak faham-faham, baik berhenti. Tak tahan dah. Tengok dia punya permainan. Mula-mula dia datangkan dia hasut kita dulu. Dia kata tak payahlah nak mengaji bersungguh sangat. Mengaji jangan tak ada, sudahlah. Betul tak dia cakap? Betul lah. Kita belajar pandai-pandai pun bukan nak minta kerja ke, nak jadi mufti ke, nak apa. Jangan tak belajar dah lah. Dia datangkan benda macam tu dengan sendiri. Kita dah jadi, mana hemah dah tak ada belajar.
Bila hemah dah tak ada, kita tak ada dah sibuk nak mencatat, nak merakam, nak mendengar. Tak ada hemah sebab pada kita jangan tak ada. Asal boleh. Asalkan boleh dah. Ada tak. Jadi bila dah macam tu, kita tak bersungguh. Bila tak sungguh, nanti akibat dia kita jadi tak faham apa yang kita belajar. Bila dia tak faham, nanti ambil keputusan, baik berhenti. Dia kata baik tak payah belajar, tak faham, pening lah. Alah tak belajar. Nampak dia punya perangkap. Syaitan ni dah memang dia bijak lah. Allah Ta'ala memang ciptakan dia untuk menipu kan. Tengoklah yang mencipta dia tu siapa? Maha bijak. Maha bijak syaitan ni. Allah Ta'ala ni maha bijak. Jadi syaitan yang Allah Ta'ala ciptakan ni pun sangat-sangat bijak. Sebab yang menciptakan tu Masya Allah, sangat-sangat hebat. Jadi kalau Allah Ta'ala kata menipu, memang dia menipu sangat-sangat. Kita tak payahlah nak kata kita boleh selamat, kita boleh tahu. Allah sendiri dah bagi tahu musuh. Dia yang menjadikan, dia tahu lah kejahatan syaitan macam mana, tipu daya dia macam mana. Sebab tu Allah suruh kita berhati-hati, jangan leka, jangan lupa, jangan lalai. Berapa banyak, sebab yang ditipukan ni bukan orang bodoh-bodoh. Yang kena tipu ni profesor, doktor, sekolah tinggi, cakap putih berabuk, duit puluh ribu, yang kena tipu dengan syaitan. Mana syaitan lebih cerdik lagi puak-puak ni lagi. Kalau kita tak sekolah ni lagi-lagi ya. Lagilah. Mana kacang je si syaitan tu, profesor pun dia tipu. Bayangkan tu, profesor dia tipu. Kalau kita atas dunia ni bila sebut profesor, doktor, orang bijak ni, calang-calang ni. Tapi rupanya kena tipu juga dengan syaitan. Kira bodoh juga. Orang yang bijak, dia tidak tertipu dengan syaitan. Ni orang bijak, walaupun sekolah sakat di Jahannam je. Tapi dia tak tertipu dengan nafsu syaitan. Ni baru bijak betul. Kemudian hukum akal tu ada 3, iaitu wajib pada akal, yang pertama. Yang kedua, mustahil pada akal. Yang ketiga, harus pada akal. 3 je, wajib, mustahil, harus. Dan pengenalan atau ta'rif, pengenalan dia, definisi dia. Jadi definisi penting. Kalau tak faham definisi ni, tak faham, salah alamat lah. Pengenalan ni mana alamat. Salah alamat tak sampailah Garden Villa ni. Sampai dah ke mana-mana tak tahu. Jadi alamat kena betul. Jadi wajib pada akal tu apa? Kita baca dulu yang dalam kitab. Wajib pada akal itu, wajib tu makna mesti. Wajib tu makna yang mesti. Jadi wajib pada akal itu, iaitu barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh ia. Perkara yang akal kita hukumkan, perkara yang akal kita hukumkan mesti ada sungguh. Mesti ada sungguh. Sebab apa akal kita memutuskan perkara itu mesti ada sungguh? Tentu sungguh. Kerana barang itu sungguh dirinya. Dah memang hakikat benda tu memang benda sungguh. Kita fikir ni kemudian. Kita fikir kemudian. Benda dah ada sedia kala dah. Contoh kita fikir tentang ada Allah. Kita fikir tu baru. Ada Allah sedia dah. Nampak tak? Jadi apa yang kita fikir tu sama dengan sedia kala. Kita kata ada Allah. Jadi bila kita membuat keputusan tu, baru kita buat keputusan. Bila kita fikir, baru kita buat keputusan. Walhal ada Allah tu sedia kala. Sebelum kita fikir lagi, sebelum wujud makhluk ni, dah ada Allah Ta'ala dah. Nampak tak? Sebab tu dia kata barang yang dipikirkan dengan akal tentu sungguh ia. Akal kita menghukumkan benda tu sungguh. Sebab apa pula akal menghukumkan benda tu sungguh? Kerana barang itu memang sungguh diri dia. Hakikat dia memang sungguh. Walaupun kita tak fikir, walaupun tak ada makhluk, tak ada seorang manusia pun yang fikir tentang adanya Allah. Seorang pun tak fikir, tetap sungguh Allah tu ada. Faham tak tu? Mana contoh? Seperti ada Allah Ta'ala. Jadi ada Allah Ta'ala ni masuk dalam perkara wajib akli. Wajib
Wajib akli. Ataupun wajib akal ni, wajib pada akal ni sesuatu perkara yang akal kita tidak boleh terima tiada. Bahkan akal menghukumkan mesti ada semata-mata. Tu kalau nak tulis lihat tu definisi, makna mudah sikit kita nak faham. Wajib pada akal ialah suatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, dan akal kita tidak boleh menerima tiada sekali-kali. Akal kita menghukumkan mesti ada. Nak mengatakan benda tu, akal tak boleh terima tiada sekali-kali. Nak kata tak ada, akal tak boleh terima sekali-kali. Akal menghukumkan mesti ada saja. Akal kita menghukumkan mesti ada je. Nak kata tiada, akal tak boleh terima. Akal menghukumkan mesti ada semata-mata. Itu wajib akli. Dia sebenarnya dia ada perbezaan ni. Wajib ni sebenar nak cerita pasal benda tu, diri benda tu yang wajib. Hukum tu wujub. Dia ada perbezaan di antara wujub dan wajib. Waw, jim, waw, ba. Wujub. Wujub ni makna mesti ada. Wajib ni benda yang mesti ada tu. Nampak tak beza? Wujub hukum. Wujub hukum makna mesti ada. Wujub hukum. Wajib benda yang dihukumkan dengan ada tadi tu. Perkara yang dihukumkan dengan ada itulah wajib. Perkara yang dihukumkan dengan mesti ada, itu dipanggil wajib. Wajib ni kalau maknanya kalau kita ngaji surah dia isim fa'il, makna Melayunya yang mesti ada. Bila sebut wajib yang mesti ada, perasan tak perkataan yang mesti tu? Bila sebut yang mesti, makna benda tu lah. Yang merujuk kepada perkara. Merujuk kepada benda tu. Yang mesti ada. Siapa? Zat Allah lah. Faham tak? Yang mesti ada. Siapa? Zat Allah. Jadi zat Allah ni yang mesti ada. Wujub mesti ada. Wujub tu hukum. Sebab tu tadi dia kata wajib itu ialah barang yang dipikirkan. Nampak? Bila sebut wajib, makna perkara yang dipikirkan dengan akal mesti ada. Yakni zat Allah lah contohnya. Diri Allah Ta'ala tu wajib. Mesti ada tu wujub. Wujub. Okey, bila kita kata mustahil, nanti akan datang mustahil ni juga kembali kepada benda. Benda yang tak boleh ada, benda yang tak terima ada. Contoh anak Tuhan. Anak Tuhan itulah mustahil. Makna diri perkara yang akal tak boleh terima ada selama-lamanya. Adapun hukum dia, kalau orang tanya apa hukum anak Tuhan, anak Tuhan ni apa hukumnya? Hukumnya istihalah. Istihalah makna mesti tiada. Istihalah tu mesti tiada ataupun mesti tidak. Bila sebut mustahil, apa benda yang mesti tak ada? Anak Tuhan. Apa benda yang mesti tiada tu? Jahil pada Tuhan. Apa benda yang mesti tiada tu? Pekak pada Tuhan, buta pada Tuhan, bisu pada Tuhan. Apa yang mesti tidak pada Tuhan tu? Serupa dengan sesuatu. Tapi kita dah biasa sebut wajib, mustahil, harus. Jadi bila sebut wajib, kita ingatkan tu hukum. Tak? Wajib bukan hukum. Wajib diri benda yang dihukumkan.
Sifat tu lah. Benda tu lah. Diri benda yang dihukumkan. Macam tadi kita kata wajib, makna Melayu yang mesti ada siapa? Zat Allah. Mesti ada tu apa? Wujub. Wujub tu mesti ada. Wujub tu hukum. Mesti ada wujub pada wajib. Mana wujub hukum, wajib barang tu. Wujub hukum. Maksud Melayunya mesti ada. Wajib benda yang mesti ada tu apa? Zat Allah lah. Buat contoh macam tu. Wujub makna Melayu mesti ada. Cok. Hukumnya makna wujub, makna Melayunya mesti ada. Wajib barang yang dihukumkan dengan mesti ada tu. Objek tu lah. Benda tu lah. Benda tu lah. Barang tu lah. Sifat tu lah. Barang yang mesti ada tu. Jadi contoh zat Allah. Zat Allah itulah perkara yang dihukumkan dengan mesti ada. Mesti ada. Zat Allah itulah yang dihukumkan dengan mesti ada. Zat Allah itulah yang dihukumkan dengan mesti ada dan tak boleh terima tiada. Tak boleh terima tiada. Akal kita menghukumkan mesti ada. Siapa dia? Zat Allah. Itu. Yang kedua. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus. Tentulah kita buat keputusan dengan akal akan sungguh. Maksud ada Allah tu sungguh. Sebab apa akal kita menghukumkan sungguh ada Allah? Kerana ada Allah Ta'ala itu sungguh. Yang ni pada hakikatnya. Tambah sikit untuk nak kita mudah faham. Kerana ada Allah Ta'ala, kerana ada Allah Ta'ala sungguh, yakni pada hakikatnya. Pada hakikatnya memang Allah Ta'ala tu sungguh ada. Kita menghukumkan Allah mesti ada sungguh. Sebab apa akal kita menghukumkan mesti ada sungguh Allah Ta'ala? Sebab memang hakikatnya sungguh-sungguh Allah Ta'ala tu mesti ada. Memang hakikatnya, memang Tuhan ada sungguh. Jadi apa yang kita fikir, apa yang kita hukumkan sama dengan hakikat benda. Contoh, saya kata dalam balang ni contoh ada 100 butir kacang. 100 butir kacang. Jadi saya pun tunjuklah dengan kawan-kawan. Saya gojang. Saya kata cuba teka. Awak nak menghukumkan ada berapa kacang lah ni? Apa tu kawan-kawan fikir-fikir congak-congak kira. Jadi kawan-kawan kata ada 80 butir. Makna tu hukum yang dibuat tadi. Kemudian tengok hakikat benda betul tak 80? Tengok hakikat benda 100. Yang dihukumkan tadi 80. Jadi menyalahi dengan hakikat benda. Faham tak? Tiba-tiba ada seorang pula dia jawab, saya fikir ni, saya dah setelah saya kira-kira congak-congak, diameter ni bekas ni panjang sekian, butir kacang berapa besar, saya rasa saya menghukumkan ada 100 butir. Jadi hukum yang dibuat tadi dengan 100 butir tadi sama dengan diri perkara. Muafakat, sama, selari, betul. Sebab apa dia hukumkan? Kalau orang tanya, sebab apa kau kata 100? Sebab memang hakikat benda ni 100. Sebab memang hakikat benda kacang dalam tu memang 100, aku tahu. Jadi apa yang aku fikirkan tu sama muafakat dengan diri perkara. Jadi orang yang menghukum mesti ada Tuhan. Hukum tadi tu, keputusan yang dibuat mesti ada Tuhan tu sama dengan hakikat perkara. Muafakat, sama. Kalau tak sama, tak boleh pakai. Dia nak menghukumkan dengan akal. Dia nak kata Muhammad tu bukan Rasul. Dihukum dengan akal dia, Muhammad bukan Rasul. Tak boleh pakai lah. Sebab hakikat perkara Muhammad tu Rasul. Orang yang beriman dia kata, mana dia menghukumkan Muhammad tu utusan Allah. Maka betul ke begitu? Memang betul hakikatnya begitu. Muafakat. Bila muafakat, sahlah akidah dia. Kemudian
Dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal. Dan umpamanya makna dan seperti ada Allah Ta'ala. Umpamanya itu makna seperti ada Allah. Daripada perkara yang wajib pada akal. Sebab perkara yang wajib pada akal ni banyak. Bukan ada Allah je. Sedia kala Allah wajib, tak serupa Allah dengan makhluk wajib. Jadi segala sifat kesempurnaan tu semua hukumnya wajib. Segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu masuk dalam perkara wajib. Semua sifat kesempurnaan yang tak terhitung no. Bukan 20 je. 20 ni yang wajib belajar. Hakikatnya perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala ni tidak terhingga, tidak terhitung. Sifat kamalat dia kan. Semua sifat kamalat tu wajib. Semua kan. Masuklah Asma'ul Husna. Asma'ul Husna tu nama-nama yang nak menunjukkan kepada sifat-sifat Tuhan. Al-Khaliq, nak menunjukkan pada zat, sifat bagi zat. Al-Khaliq yang menjadikan, nama Tuhan kan. Sifat af'al. Ar-Raziq, yang memberi rezeki. Dan pengenalan atau takrif mustahil pada akal. Mustahil pada akal pula apa? Jadi mustahil pada akal ni lawan bagi wajib tadi. Kalau wajib tadi sesuatu yang kita hukum mesti ada, mustahil ni sesuatu yang kita hukum mesti tiada. Mesti tiada. Ataupun tak boleh terima ada. Tak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali. Mustahil pada akal ialah perkara yang akal kita tidak boleh terima ada sekali-kali. Mustahil pada akal ialah perkara yang akal kita tidak boleh terima ada sekali-kali. Bahkan akal kita menghukumkan mesti tiada. Tak boleh terima. Faham ni? Bukan tak ada je, tak boleh terima. Kan kalau kata tak ada, kan sekarang tak ada, boleh jadi akan datang kita boleh terima dia ada. Nampak? Sebab tu maksudnya mustahil ni tak boleh terima ada selama-lama. Tak boleh terima pada akal adanya selama-lama. Tak boleh terima. Kalau terima, rosak akidah. Bukan sekadar benda tu tak ada, bahkan tak boleh terima ada selama-lama. Contoh macam ada Tuhan selain Allah, sekutu bagi Allah, memang tak ada. Dan jangan terima ada pula dah. Boleh jadi nanti kan dipikir-fikir, sekarang memanglah tak ada Tuhan yang lain. Boleh jadi akan datang nanti, nampak? Boleh jadi entah bila-bila masa yang kita tak tahu. Besok lepas daripada kiamat, mana tahu ada timbul Tuhan yang lain. Mana akalnya boleh terima ada Tuhan yang lain. Dia boleh terima walaupun bukan sekarang. Tapi bila sebut boleh jadi nanti satu masa yang kita tak tahu, boleh jadi ada Tuhan yang lain, mana akalnya boleh terima. Rosaklah akidah dia. Sebab tu maksudnya mustahil ni perkara yang tidak boleh diterima pada akal. Mana jangan terima. Kalau terima, rosak akidah. Dia boleh terima, akalnya boleh terima Tuhan tu serupa dengan makhluk. Akal dia boleh terima. Dia kata sekarang memanglah tak serupa, tapi kalau Allah Ta'ala tu nak serupa, boleh jadi. Dia boleh jadi. Rosak akidah. Sebab apa? Akal dia dah menerima perkara yang mustahil bagi Allah. Sekarang memanglah Tuhan tu tak bertempat. Boleh jadi akan datang besok dia buat tempat dia. Maknanya dia boleh terima. Kalau kata Tuhan tu nak bertempat, dia boleh terima. Rosaklah akidah dia. Sebab apa rosak? Menerima benda yang mustahil bagi Allah. Nampak tak penting tak tu definisi tu? Faham tak? Bila sebut mustahil, benda yang tak boleh ada. Duduk dalam keadaan mesti tiada selama-lama. Yang wajib pun begitu. Duduk dalam keadaan mesti ada selama-lama. Yang mustahil duduk dalam keadaan mesti tiada selama-lama. Tak boleh berubah. Kejap ada, kejap tak ada, tak boleh. Bila sebut mustahil, mesti kekal tiada, sedia kala lagi tiada, sentiasa tiada, dan takkan ada sampai bila-bila pun. Itu mustahil. Yang wajib mesti ada, sedia kala lagi, sentiasa ada, kekal ada selama-lama, tak boleh berubah menjadi tiada. Itu wajib. Dan kita kena ingat,
perkara wajib dan perkara mustahil ini tidak dita'alluq oleh sifat iradat dan sifat kudrat. Sifat iradat dan sifat kudrat tidak berta'alluq kepada perkara wajib dan perkara mustahil. Jadi kita tak boleh nak cakap macam ni. Kita tak boleh nak cakap macam ni. Seandainya kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala tu boleh melihat? Sebab Allah kehendak lah. Dia nak jawab macam tu. Sebab Allah kehendak lah Allah boleh melihat. Tak boleh cakap macam tu. Sebab bila sebut melihat ni perkara wajib bagi Allah. Kalau kita kata sebab Allah kehendak, maksudnya kalau Allah tak kehendak, bolehlah Allah Ta'ala tu buta. Faham tak? Sebab tu perkara wajib, adanya perkara wajib bukan dikehendaki oleh Allah. Adanya perkara yang wajib bukan sebab dikehendaki oleh Allah. Bila sebut dikehendaki, itu kembali kepada sifat iradat. Iradat ni, tugas iradat ni menentukan sesuatu ada ataupun tiada. Itu tugas iradat. Peranan iradat menentukan sesuatu perkara itu nak diadakan atau nak ditiadakan. Itu peranan iradat. Perkara wajib bukan ditentukan oleh Allah. Perkara wajib perkara yang sedia ada. Jadi kita tak boleh nak cakap Allah ada sebab Allah kehendak. Kita tak boleh nak kata Allah ada sebab Allah kehendak. Tak boleh. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala tu ada sebab Allah kehendak, maksudnya kalau Allah tak kehendak, kalau Allah Ta'ala tak kehendak, maknanya tak adalah dia. Sebab tu kita kena faham, iradat bukan tugas, bukan peranan iradat menentukan perkara yang wajib. Bukan peranan iradat menentukan perkara yang wajib. Kerana perkara yang wajib itu perkara yang sedia ada, yang bukan ditentukan oleh Allah. Yang bukan ditentukan oleh Allah. Bukan peranan iradat menentukan ada atau tak. Iradat, peranan iradat menentukan sesuatu itu untuk ada atau tidak. Menetap dia. Menetapkan, menentukan. Namanya takluk takhsis. Nak makan ke tak nak makan? Sekarang tak buat keputusan lagi. Nak makan ke tak nak makan? Mana tak buat keputusan lagi, belum menentukan lagi. Bila fikir-fikir rasa macam lapar, saya nak makan. Bila kata nak makan, mana kita dah menentukan, mana dah mentaksiskan. Dah mentaksiskan, dah menentukan. Itulah fungsi iradat tak? Begitulah juga perkara yang mustahil. Anak Tuhan contoh. Anak Tuhan masuk dalam perkara mustahil. Jadi tak boleh kita nak kata kalau orang tanya, kenapa tak ada anak Tuhan ni? Tuhan tak kehendak. Dia nak jawab Tuhan tak kehendak. Sebab itulah tak ada. Mana ada anak boleh je. Mana kalau Tuhan kehendak, boleh adalah anak Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Ni penting belajar sifat 20. Dia ajar kita ta'alluq sifat tu. Bukan sahaja penting mengetahui apa sifat Allah, di satu sudut mengetahui ta'alluq sifat ni juga penting. Contoh nak menyelamatkan kita daripada benda-benda yang jenis macam ni. Kata sebab apa tak ada anak Tuhan? Sebab Tuhan tak kehendak. Kalau begitu, kalau Tuhan kehendak, boleh ada lah anak dia. Padahal anak dia mustahil, perkara yang tak boleh diterima pada akal. Selama-lama takkan ada, tak boleh ada, tak terima ada. Tapi kalau dah kata kalau Tuhan kehendak, makna boleh ada, tak panggil mustahil lah, jadi haruslah kalau macam tu. Harus ni mana benda yang boleh berubah-ubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Itu benda harus. Harus pada adat ni, harus pada akal. Harus pada akal ni ialah perkara yang akal boleh terima kedua-dua. Ada pun boleh, tak ada pun boleh, itu harus. Jadi kita kena bezakan wajib apa, mustahil apa, harus apa. Wajib mesti ada, mustahil mesti tiada, harus boleh ada, boleh tiada. Kemudian katanya musannif lagi, atau mustahil pada akal, iaitu barang yang difikirkan dengan akal tentu tidak. Akal kita menghukumkan tentu tidak, kerana barang yang kita fikir itu tidak, yakni tidak sungguh. Contoh seperti tiada Allah Ta'ala.
Tiada Allah Ta'ala ni masuk dalam perkara Mustahil. mustahil. Masuk dalam perkara mustahil. Sebab apa akan menghukumkan tiada Allah Ta'ala tu, kita menghukumkan dengan tidak sungguh? Kerana memang sungguh-sungguh, memang sungguh-sungguh tidak sungguhnya tiada Tuhan. Yang sungguhnya ada tu, yang sungguhnya ada Tuhan. Tak ada Tuhan tu tidak tak ada Allah tidak sungguh. Ada Allah mesti sungguh. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukum atau kita memutus dengan tidak, yakni dengan tidak sungguh. Tambah sikit tu untuk kita nak mudah faham. Jadi bila kita fikir dengan akal, tentulah akal kita menghukumkan, memutuskan dengan tidak, yakni dengan tidak sungguh. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Nampak tak ada? Kerana tidak ada Tuhan itu tidak, yakni tidak sungguh. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak sungguh. Tambah perkataan sungguh tu untuk kita nak mudah faham dalam kitab tu dah betul, takut kita tak faham. Sebab tengoklah ayat itu, kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Tu orang malas nak mengaji kita ni. Bahasa dia tu, bahasa dia. Bahasa. Tapi inilah bahasa yang betul. Nahwu sorak. Ikut tata bahasa Quran. Kita yang tak mengaji nahwu saraf yang kita kata apa bahasa tunggang terbalik. Bukan terbalik. Bukan tunggang terbalik. Kita yang terbalik. Kita yang tak faham kaedah dia. Ni yang baca yang surat khabar yang apa dah tak ada dah. Dia tak ada dah benda-benda ni. Ni lah ikut Quran tu. Mubtada, khabar, sifat, mausuf, hal, semua ada. Sebab tu dia terjemah macam tu. Bermula ini. Mubtada ialah khabar, Tuhan yang sifat. Dia ikut terjemah bahasa Arab lah tu. Dia ikut tata bahasa nahwu saraf. Bukan tutup buku ni tak gerti bahasa, duk tulis tunggang langgang dah. Ikut tata bahasa tu. Sebab tu kitab Jawi ni sebenarnya payah daripada kitab Arab. Kalau orang yang pandai Arab, kitab Jawi ni payah. Kitab Arab tu mudah lagi. Sebab kitab Arab dia ada, kita boleh mengenal kalimah muzakkar, muannas. Domain nak kembalikan dia, iaitu tu ada dia punya alamat, petanda kita boleh kenal daripada kalimah Arab tu. Kalimah Jawi ni dia tak ada petanda. Sebab tu kita kena jaga itu, ialah tu. Sebab tu kalau Tok Guru kata demikian itu sekian-sekian, makna kita kena ambil tu. Sebab takut kita salah rujuk. Macam tadi kan, contoh kita nak kata macam ni, contoh, dan pengenalan atau takrif pada harus pada akal itu ialah apa? Dan demikian itu apa? Tu yang kita nak kena ambil tu. Sebab kalau salah tempat kita ambil, lagi maksud di tempat lain. Sebab tu dia orang kata kitab Arab lagi senang lagi. Sebab dekat kitab Arab ada, kita boleh kenal petanda. Makna kalau domain tu muannah, mesti rujuk pada tempat muannah yang sebelum dia boleh cari. Tapi kalau ni mana ada tanda apa? Noktah pun tak ada. Ada noktah, ada jumpa. Jarang-jarang je dia bagi sebuti, dia bagi kadang-kadang. Habis. Dan umpamanya daripada segala perkara yang mustahil pada akal. Jadi perkara yang mustahil pada akal pun banyak. Lawan bagi yang wajib. Yang wajib tidak terhingga, yang mustahil pun tidak terhingga. Kalau yang wajib 10, yang mustahil pun 10 lah. Kalau orang tanya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala apa? Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ada berapa? Tidak terhingga. Dah kalau begitu yang mustahil pun tidak terhingga lah. Sebab lawan bagi yang wajib. Dan Gelah. Dan pengenalan atau takrif harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal, terima sungguhnya dan terima tidaknya.
Jadi bila sebut benda harus, akal boleh terima kedua-dua. Ada pun boleh, tak ada pun boleh, sungguh pun boleh, tak sungguh pun boleh. Boleh terima. Ada pun tak apa. Ada pun kita kata benda tu ada, boleh. Benda tu tak ada, boleh, tak ada masalah. Kalau macam ada Allah Ta'ala tadi, ada Allah mesti, tiada Allah tak boleh. Tapi ada manusia boleh, tak ada manusia boleh, tak ada masalah. Sebab benda harus. Ada alam boleh, tak ada alam boleh, sebab benda harus. Jangan ada Tuhan boleh ada Tuhan, boleh tak ada Tuhan pula. Ada Tuhan tu wajib. Dan pengenalan atau takrif harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal, terima sungguhnya dan terima tidaknya. Kerana apa? Kerana apa akal kita menghukumkan perkara itu boleh ada, boleh tiada? Kerana barang itu terima sungguhnya dan terima tidaknya pada diri perkara itu. Contoh, seperti makhluk ini, kita sendiri, kita tahulah. Ada sekarang, sungguh boleh jadikan 2-3 minit kita mati. Boleh, tak ada masalah. Jadi akal kita boleh terima. Ada kita akal boleh terima. Mati kita, binasa kita pun kita boleh terima. Kita boleh terima. Tu maksud harus. Benda yang boleh kita terima kedua-dua belah pihak. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Berlaku pun boleh, tak berlaku pun boleh. Sungguh pun boleh, tak sungguh pun boleh. Itu mana harus pada akal. Maka apabila kita fikir dengan akal ke atas makhluk, maka dapat kita memutus dan menghukum dengan terima ada dan terima tiada, atau terima sungguh dan terima pula tidaknya, terima tidak sungguhnya. Itulah yang dinamakan harus pada akal. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang 3 itu, apabila kata wajib pada akal, bila sebut wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang yang tentu sungguh. Bila sebut wajib akal, bila kita sebut perkara itu wajib akli, dia nak menunjukkan kepada perkara yang tentu sungguh. Contoh, ada Allah. Ada Allah ni wajib akli. Mana perkara yang akal kita menghukumkan mesti. Mesti ada. Jadi bila sebut mesti ada, nak menunjukkan kepada perkara itu mesti sungguh. Ada Allah ni mesti sungguh. Tiap-tiap perkara yang wajib akal mesti sungguh. Dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak. Tentu tidak sungguh. Dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak. Apa maksud tentu tidak? Tentu tidak sungguh. Tambah sikit lagi. Tentu tidak sungguh. Sebab beza benda ada dengan benda sungguh. Beza. Kita kena dapat beza kat tu. Benda ada dengan benda sungguh. Ada lawannya tiada, sungguh lawannya tidak sungguh. Tak semua benda, tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada. Tentu tidak sungguh. Tidak tentu sungguh. Tentu tidak sungguh. Tentu tidak sungguh. Ada beza. Benda ada dengan benda sungguh. Warna putih ada tak? Ada. Nipis ada tak? Putih ada? Putih. Ketah ada ketah? Ketah ada. Ada. Sungguh tak ada ketah? Sungguh. Nipis ada tak? Nipis ada tak? Ada. Belum tentu. Nipis ada ke tak ada? Jawab di antara dua tu. Ada. Nipis. Nipis tiada. Nipis tiada. Nipis tiada. Mana ada nipis? Nampak nipis? Nipis tak ada. Yang kita nampak ni kertas. Yang saya pegang ni kertas. Bukan saya pegang nipis. Yang kita nampak ni kertas, bukan nampak nipis. Nampak tak? Jadi nipis ni benda tak ada. Nipis ni benda sungguh. Menunjuk kepada sifat ke? Sifat nipis. Sesuatu. Bila sebut sesuatu, bila sebut sesuatu, ada jenis sesuatu yang ada jenis sesuatu yang sungguh. Jadi sifat nipis ni masuk dalam sesuatu yang sungguh, bukan benda ada.
Kan? Pening. Tak pening. Tak nampak lagi. Dia nak proses tu susah je. Kena tolak lagi. Okey, pensel tu kan? Pensel tu panjang tak? Katalah panjang kan? Ada tak panjang tu? Tak ada. Mana? Oh, tak ada. Kalau ada mana? Nampak pensel. Yang nampak pensel bukan nampak panjang. Jadi nipis, panjang, besar, ini namanya amrun i'tibari. Makna sesuatu yang akal faham. Benda yang hanya dipaham oleh akal saja. Bila kita tengok keadaan kertas ni begini, namanya nipis, Panjang, pendek. bulat. Itu semua benda yang bangsa amrun i'tibari. Benda yang dipaham Yang dipaham. oleh akal sahaja. Ya. Ada pun dirinya tiada. Cukup lah setakat itu. Nanti pening tutup wayang. Tegangnya rambut. Wallahu a'lam. Bahasa tu InsyaAllah nanti kita sambung lagi. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana fakir ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli kutul wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad. InsyaAllah disambung ya.